Dapatkan welcome bonus sebanyak $170 selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum, salam kripto. Okay, so hari ni topik yang sangat-sangat menarik regarding Bitcoin sebagai legal tender di Malaysia. Jadi kita nak bincang tentang naratif ni. Okay, sebab apa? Sebab nama Malaysia ni disebut dalam media-media berasaskan kripto. Okay, so in a way it's a positive thing lah. Tetapi adakah betul Malaysia nak laksanakan Bitcoin sebagai mata wang yang sah? Okay, sebab ini adalah satu bagi saya benda yang besar bila dikaitkan dengan Malaysia. Okay, dan bila news ni keluar sejak 2 hari yang lepas, harga Bitcoin memang tiba-tiba naik. Okay, so in a way bangga jugalah sebab Malaysia is one of the contributor untuk kenaikan harga Bitcoin sedikit. Tak adalah naik sampai 60,000, tapi naiklah sikit. Untuk beberapa hari ni orang cerita benda baik je tentang Malaysia. So sebagai orang rakyat Malaysia, kita rasa banggalah. Walaupun benda ni nanti saya sebut adakah betul ataupun tidak, tetapi bila naratif ni dimainkan, in a way kita rasa banggalah. Okay, so kalau kita tengok harga Bitcoin ni, kalau kita tengok dekat saya tak adalah nak buat analisis sangat, just nak kupas topik ni. So news ni keluar dalam 2 hari yang lepas, kita tengok naik 22 Mac ni bam naik naik I think daripada berapa 41 ke 40,000, tapi sekarang dia tengah consolidate lah sebab waktu tu news ni hot, so dia terus naik. So in a way first time jugalah nama Malaysia ni boleh bagi harga Bitcoin ni naik sedikit. Okay, so adakah benda ini betul? Kalau kita tengok dekat media-media, memang banyak yang kata Malaysia nak jadikan Bitcoin sebagai legal tender. Okay, so sebelum saya nak kupas topik ni, saya nak war-warkanlah dekat tuan-tuan puan-puan regarding program baru daripada Huobi. So ada selingan sedikit. So Huobi ni sekarang dia ada buat Prime Earn for Phase 7, tapi syarat untuk masuk Prime Earn ni agak tinggi sebenarnya. Okay, sebab apa? Mungkin ada di antara tuan-tuan puan-puan yang dah lama buat trading ataupun mungkin dah ada banyak duit. Duit dia maksud saya adalah 10,000 USDT. Inilah syarat untuk join Prime Earn ni. So kalau tuan-tuan puan-puan ada 10,000 USDT dan kenal sesiapa yang mempunyai 10,000 USDT, mungkin ada di antara kita yang trade secara berkumpulan. Okey, boleh join program ni di mana tuan-tuan puan-puan boleh invite kawan-kawan yang ada 10,000 USDT lah, ataupun yang selalu buat trade besar-besar untuk join program ni. So di mana dia menawarkan APY yang agak tinggi lah, khas untuk orang yang ada 10,000 USDT dan ke atas. So kalau tengok kripto yang dia pilih sebenarnya bukan kripto yang macam kita tengok dekat Huobi Earn. Dia ada macam-macam, ada yang bagi 600 APY lah, beratus-ratus APY, tetapi dia pilih kripto yang stable lah, which is USDT dan juga ETH. So kalau join program ni, let's say kalau USDT original 8%, kalau invite seorang 2%. So tuan-tuan puan-puan boleh dapat 10% APY lah kalau stake. Okay, stake untuk Huobi Earn. Kalau invite 3 orang dapat 14%. Okay, so ini untuk dua token ni lah. Okay, so kalau tuan-tuan puan-puan berminat dan dan layak, boleh tekan dekat click to view ni, dia akan masuk dekat form ni. So dekat form ni tuan-tuan puan-puan boleh baca semua ni, and then isilah Huobi UID ni basically user ID. Boleh tengok dekat bahagian account dan security, dia akan paparkan your user ID, and tuan-tuan puan-puan boleh masukkan, and then boleh isilah adakah ada 10,000 ke atas tak. Lepas tu Huobi UID invitee. Kalau tuan-tuan puan-puan invite kawan lain yang ada 10,000 kan ke atas, make sure isikan semua ni. And then nak bagi suggestion, boleh bagi suggestion, and then submit. Then diorang akan proses, dan kalau tuan-tuan puan-puan layak, dan kalau tuan-tuan puan-puan stake USDT ataupun ETH, boleh dapat APY yang lebih tinggi. Okay,
So, kita pergi kepada topik kita. Topik hangat. Hangat bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Especially bila dalam industri kripto. Kalau saya tekan legal tender dekat Twitter, apa yang keluar adalah Malaysia. Malaysian Ministry proposes legal tender of Bitcoin and crypto. Bloomberg. Daripada Bloomberg. Ni pun Bitcoin Magazine pun antara yang follower banyak. News-news pasal Bitcoin memang dia top lah. Dia pun bagi tahu juga Malaysia government proposing adopting Bitcoin and crypto as a legal tender. Bitcoin Archive. Ni memang semualah. Okay, so ni apa? Honduras may recognize Bitcoin as a legal tender. The keyword sekarang ni bukan Malaysia tuan-tuan dan puan. The keyword is legal tender. Negara yang buat legal tender yang pertama adalah El Salvador. Itu semua dah tahu dah. Lepas tu ada yang kata Honduras, lepas tu sekarang Malaysia pula. Jadi naratif sekarang ni bukan Malaysia. Naratif sekarang ni adalah legal tender. Inilah yang crypto community ataupun Bitcoin community cuba push. Cumanya Malaysia termasuk dalam naratif ini walaupun dia bukan 100% true. Okay, kenapa saya cakap macam tu? Sebab bila saya dapat berita ni, bila saya tengok, saya rasa macam orang kata too good to be true. Sebab kita orang Malaysia, kita tak tahu, kita tahu suasana kerajaan kita, suasana politik dan sebagainya. Tiba-tiba macam sejak bila kalau kita punya Prime Minister kan, kalau Prime Minister El Salvador dia dah start tukar DP pakai Bitcoin, topi Bitcoin kan. Saya tengok bila pula Pak Mail tukar DP Bitcoin ke apa ke kan, atau mana-mana minister tukar DP Bitcoin dan sebagainya, gambar mata laser kan. Tapi tak ada. Tak ada. Okay, sebab actually Malaysia ataupun menteri yang bagi tahu dalam parlimen ni, dia tidak menyatakan legal tender. Cuma apa yang dia bagi tahu adalah untuk legalizekan cryptocurrency, blockchain dan sebagainya. Sebab dia kata kripto ni lebih kepada ekonomi anak muda ataupun bisnes anak muda. So dia kata kerajaan perlu legalizekan certain portion lah, which is for me, saya sangat-sangat bersetuju. Cuma yang saya rasa agak macam tak kena adalah bila dikaitkan Malaysia dan juga legal tender lah. Okay, so bila saya tengok banyak news ni Cointelegraph lah, Coindesk lah, ni semua news portal yang bagi saya agak terkemuka dalam cryptocurrency. Semua kaitkan Malaysia, Bitcoin legal tender, Malaysia legal tender kan, nak jadikan Bitcoin legal tender. Sampailah saya nak tahu mana punca dia. Korek, jumpalah video daripada The Star. The Star ni Malaysia punya lah kan, tapi dia punya news is dalam bahasa Inggeris. Jadi dia pun postkan video dekat parlimen. Saya pun tengok lah kan, 4 minit. Tuan-tuan puan-puan pun boleh tengok. Dia cerita dalam bahasa Melayu. Okay, ni menteri daripada PH ni, dia saya tak nak play sebab takut gema dan sebagainya. Tuan-tuan puan-puan boleh play. Tapi apa yang saya nak beritahu, menteri ni pun dia bangkitkan berkaitan dengan NFT actually. Bukan crypto. It's more towards NFT. Dia beritahu kebaikan NFT, dia beritahu keburukan NFT, which bagi saya keburukan yang dinyatakan pasal NFT tu sangat-sangat tidak tepat lah. Okay, so penyokong PH boleh beritahu dekat menteri ni. Okay, but then keburukan ada, cuma salah apa yang dia quote. Okay, so dia pun bagi tahu pasal tu. And then timbalan Menteri Komunikasi ni Datuk Zahidi Zainul Abidin pun dia pun jawab. So bila dia jawab, dia kata yalah, macam Bitcoin ataupun kripto ni dia lebih favor kepada anak muda ramai yang buat bisnes terhadap ni. So bagi saya setuju apa yang dia bagi tahu. Cuma yang dia bagi tahu adalah untuk legalizekan kripto and then blockchain dan sebagainya. Sangat setuju. Cuma the way The Star report ni, Comms Ministry proposes adopting cryptocurrency as legal tender. Dia tak sebut legal tender. Kalau tuan-tuan perempuan play video ni, tengoklah 10 kali, dia tak sebut legal tender. Legalize and legal tender adalah dua perkara yang berbeza. Legalize adalah untuk bagi certain activity dalam cryptocurrency sebagai legal. Contoh maybe Bitcoin mining ataupun maybe staking. Lagi apa lagi lah, banyak benda lah kan, NFT ke kan, jual beli NFT ke. So benda tu dia mungkin katakan boleh dikategorikan sebagai legalize. Legal tender adalah untuk menyatakan bahawa sesuatu mata wang tu adalah sah.
Itu yang apa yang berlaku dekat El Salvador. Maksudnya Bitcoin tu boleh diguna pakai sebagai mata wang. Okey, saya sejujurnya tidak setuju kalau nak cerita Bitcoin tu dijadikan sebagai mata wang ataupun legal tender, sebab sekarang ni fatwa yang mengatakan Bitcoin ni harus adalah sebab kedudukan Bitcoin tu sebagai digital asset ataupun aset digital. So bila kita buat trading dan seharuslah. Tapi kalau dijadikan sebagai mata wang, saya takut dia akan masuk dalam forex punya jurisdiction, di mana majoriti ulama kata forex tu haram. So kalau pergi jadikan Bitcoin as a legal tender, then most likely boleh jadi benda ni sebagai haram bila kita buat trading. So personally saya tak setuju kalau nak kata Bitcoin as a legal tender, sebab as a Muslim saya faham apa implikasi dia. Tetapi yang saya setuju adalah untuk legalizekan aktiviti-aktiviti berkaitan dengan cryptocurrency. Itu saya 100% setuju, sebab ada banyak benda yang kita boleh help the industry to grow, industri crypto. Sebab kita ada blockchain development, kita ada bab-bab yang investment, lagi apa kalau NFT, artis, macam-macam lagi lah kan. So these are the things yang mana bagi saya Malaysia should look into it lah. Dan even Timbalan Menteri kata pun tak salah pun nak legalizekan certain portion. Cuma bila media dia ambil pick up apa yang berlaku dekat parlimen, lepas tu dia cerita benda lain. Bila dia cerita legal tender, yelah, media kadang-kadang dia tahu how the things work. So dia tahu legal tender adalah naratif yang mana Bitcoin community cuba nak push. And bila dia kaitkan dengan Malaysia, benda ni pun meletup. Okay, in a way baguslah bagi saya. Kalau naratif macam ni, naratif yang positif, saya setuju je. Cuba kalau boleh, kalau nak jadikan legal tender Honduras ke mana-mana, up to them. Tapi kat Malaysia, let it be digital asset. Okay, tak perlu nak jadikan sebagai mata wang. Ini pandangan peribadi saya lah kan, pandangan saya. Sebab selain mata wang, banyak lagi benda yang kita kerajaan Malaysia boleh tolong in terms of crypto ataupun blockchain development. Okay, so ini yang saya nak rungkaikan dekat tuan-tuan puan-puan, bahawa cerita sebenar dia adalah dia nak legalizekan. Apa yang dibincangkan dalam parlimen adalah untuk legalizekan cryptocurrency dan juga NFT, which is saya setujulah. Cumanya bila media take this thing out of context, dia terus kata legal tender. So punca dia adalah The Star lah. Nak marah The Star pun tak juga, sebab pasal dia buat benda ni harga Bitcoin naik, ramai yang buat profit kan. So tak boleh nak marah juga. Tapi in a way kalau tengok dari sudut apa orang kata etika, kewartawanan dan sebagainya, benda ni sepatutnya tak berlaku lah kan. Mungkin dia tak perlu pun cerita legal tender, dia boleh cerita legalizing ke kan, certain aspect of crypto ke. Contoh kita tak pandai buat header untuk media kan. Tapi in a way benda dah berlaku, harga crypto dah naik. So ini sesuatu yang kita patut ambil pengajaran. Bagaimana media boleh mainkan naratif seperti yang dia nak. Cumanya kita kena pandai baca naratif. Contoh kalau kita tengok benda ni kan, kita kena tahu okay, ini naratif yang positif. Mungkin benda ni tak betul, memang tak betul pun, sebab menteri tak kata legal tender. Tapi bila media main macam ni, kita boleh pick up, then this is a positive news, dan kemungkinan harga kripto boleh naik. Dan betul, harga kripto pun naik. Okay, so ada dua benda yang berbeza. Satu, memahami naratif. Satu lagi, memahami bahawa benda tu betul ataupun salah. So naratif-naratif macam ni lah yang kadang-kadang kita boleh gunakan bila buat trading. Okay, so itu sedikit pandangan saya lah tentang berita yang bagi saya for me a bit mixed reaction lah. Happy pun ada, tapi in a way macam ini salah quote ni kan. So itulah lebih kurang. Okay, sebab kemungkinan ada negara-negara lain yang akan buat legal tender macam El Salvador, sebab mungkin diorang tak ada mata wang dia yang sendiri. So negara-negara macam macam tu memang perlu jadikan Bitcoin sebagai legal tender, sebab dia tak ada mata wang yang lain dan dia kena harapkan USD, yang mana kita tahu USD ni memang sangat-sangat problematik lah in terms of mata wang. So negara yang macam tu boleh consider. Tapi macam Malaysia ada mata wang sendiri. So kalau kripto datang, it should be treated as a digital asset. Okay, so itu saja pandangan saya ataupun topik yang saya nak discuss dengan tuan-tuan perempuan hari ini. Dan insyaAllah kita akan jumpa di dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.